Okey, macam ni ya. Mula 2 tahun tuan, telefon pun tak bunyi dah. Dan cari anak yang soleh. Dia tuan-tuan, dia hafal Quran, boleh syafaat kita satu hari. Anak dia faham agama tuan-tuan. Anak kita selamat, tak gaduh. Dia pedah anak kita semayang dulu, kita duk gaduh anak kita semayang. Bila dapat suami-suami, dia tolong pedah dia semayang pula. Lahir pula anak-anak cucu-cucu tuan-tuan yang dia ajak fiqh, dia ajak agama, dia ajak faham budak-budak. Oh, nak pergi semayang balik kampung sekali-sekala tuan-tuan kita ni. Dia balik kampung sekali-sekala. Bagi menantu saya jadi tok imam ni lah. Dia pergi tolak, dia pergi jadi imam. Dia jadi imam, kita duduk belakang ni semayang tak khusyuk dah. Itu tak bohong lah. Dia kembang-kempeh. Dia sagi ada lah orang nak tanya aku, sagi syok aku tak ada nak apa. Kan? Sagi ada orang nak tanya aku. Dia pergi keluar-keluar habis semayang tu senyum ke orang. Kok orang nak tanya lah, siapa pun tak tanya dia mobile. Cuba ada orang tanya, seorang tanya tu, nanti kata, nanti saya duduk kampung, duduk sana, kerja sini, apa habis? Orang tu tanya satu je, dah kawan tu lapar dah sikit, nak balik cepat. Tunggu kita nak cerita. Dia bangga, pasal apa? Menantu dia. Jangan main-main tuan-tuan. Lahir pula anak-anak yang soleh. Anak-anak tu, dia jaga elok. Anak-anak cucu kita bagi pakai jubah kecil-kecil, pakai jubah cantik, pakai ikat serban atas kepala budak-budak umur 3-4 tahun. Cantik. Bangga kita. Bawa pergi pekan hari, bawa cucu kita. Cucu kan? Cucu. Comelnya cucu, solehnya cucu. Tuan-tuan, seronok kita kan? Anak kita pun selamat, dia pun selamat, keluarga kita baru lahir daripada zuriat keturunan tu, zuriat keturunan yang soleh. Syarat dia apa bagi? Ya, agama. Tuan-tuan sekalian, sebab tu kena mengaji. Kita ni kena mengaji. Kata talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mai mengaji tuan-tuan baru dapat ilmu, baru terlepas daripada tanggungan-tanggungan itu. Pi hantar cucu dekat tadika, balik-balik cucu duduk belakang sampai-sampai. Tok Wan nak tanya sikit Tok Wan. Apa ni tadi Ustaz Abang kata 2 kolah. Kalau nak ambil semayang tu 2 kolah. 2 kolah tu banyak mana Tok Wan? Tok Wan kalau dah kau kepala. 2 kolah. 2 kolah banyak mana? 2 kolah tu banyak mana Tok Wan? 2 kolah nak 2 kolah. 2 biji kolah lah cucu aku, senang sikit. Dia boleh betul. Anak menunjukkan apa? Kita tak kerti lagi. Kita masih tak faham lagi fardu ain tuan-tuan. Lepas tu bila menikah tu jadi kalut. Duduk doa lepas-lepas. Habis malam pertama pagi tu. Duduk dalam kolah tu duduk orang. Ni nak mandi masjid ke mana abang? Kau tak kerti mandi? Tak kerti. Abang pun tak kerti ke? Bingung duduk sekali. Mandi hadas pun tak kerti tuan-tuan. Ada telefon saya. Telefon Ustaz. Saya ni baru tahu hari ni. Ni nak menikah ni. Orang menikah. Baru tahu hari ni yang saya kena mandi hadas setiap kali mimpi, setiap kali keluar air mani. Dulu ingat macam mana? Dulu ingat lepas menikah baru kena mandi. Dia tuan-tuan umur 20 tahun dah. 20 lebih tahun dah. Ni yang dulu semayang pun dah. Semayang kena qada balik. Menunjukkan ada ramai orang jahil tuan-tuan. Kita duk rasa macam kita tak ada kot, tak ada sebab kita duduk dalam lingkungan kita. Tapi di luar yang tak mengaji tuan-tuan, yang duduk depan TV, yang duduk pergi kerja balik depan TV. Cari pergi kerja balik kerja duduk depan TV. Makan, kerja, mati. Dah tu. Tak faham apa tentang agama tuan-tuan. Tak kerti mandi hadas. Sehari keluar pula. Kita ni duduk dekat luar. Cuma yang subuh, tunggu tak keluar lagi. Awak tak keluar lagi. Pukul 7.30 tak keluar lagi. Kita susah hati dah kalau dah menantu aku ni. Keluar tuan-tuan. Tengok apa sejadah elok. Okey, alhamdulillah semayang subuh dah. Walaupun 7.30. Bukan subuh gajah lagi, subuh dinosaur. Dia nampak sejadah elok dah, kata okey lah, alhamdulillah. Lepas tu angkat Allahu Akbar semayang. Rakaat pertama okey, rakaat kedua okey. Tengok bagi rakaat ketiga. Bagi rakaat ketiga. Silap kot menantu aku ni, silap. Dia habis tak apa sakit pergi tegak. Pilah tegak ni lepas semayang. Ni ayah tengok tadi hang silap kot. Ayah nampak semayang 3 rakaat. Lah betul ke ayah 3 rakaat? Betul. Saya ikut cukup dah 4 rakaat. Lagi kalut. Kalau subuh tak tahuan 2, 3, 4 lagi tuan-tuan, nak bawa anak kita macam mana? Macam mana nak bawa anak kita pergi syurga tuan-tuan sekalian? Allah, tu cerita. Tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Pasal kita ni tak pernah nak tumpu depa bagi pengajian agama. Kita main mengaji tuan-tuan, bawa kita kerek kiri kanan. Anak-anak kita, isteri kita duduk rumah tengok TV. Kita main mengaji tuan-tuan. Di mana pun macam ni lah. Muslimat ramai, muslimin sikit. Pasal apa? Depa cerdik-cerdik dah. Mereka faham agama semua dah. Dan mereka ambil tanggungjawab.
untuk pastikan isteri dia dapat pengajian fardu ain. Depa tak mengaji dah. Tuan-tuan, seorang lelaki kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lelaki yang muflis di akhirat. Muflis dia macam mana? Dia pergi di depan Allah bawa pahala banyak bawa pahala kiri kanan tuan-tuan banyak, bergulung-gulung, siap-siap nak masuk syurga. Bila duduk depan Allah, tiba-tiba mai pada dia isteri dia. Wahai Allah, jangan bagi suami yang boleh masuk syurga. Pasal apa? Dulu di dunia dulu tak pernah kisah pun tentang hukum agama, tak pernah ajar aku tentang hukum agama. Aku tak kerti mandi hadas, dia tak pernah ajar aku. Aku tak kerti semayang, dia tak pernah ajar aku. Tak kerti baca Quran, dia tak pernah ajar aku. Ya Allah, hari ini aku kena masuk neraka sebab dia ni lah aku kena masuk neraka. Kalau aku kena masuk neraka hari ini, dia ni lah orang pertama yang kena masuk neraka dulu. Tuntut isteri kita di depan Allah. Mai pula anak-anak kita tuan-tuan, anak-anak merenyut. Mai apa tu? Merenyut anak dia. Tak merenyut. Mau tak merenyut, beranak tak tahu. Mau telefon hospital kan. Ni kampung mana? Ni kampung ni. Oh, tahu dah. Oh, bukan orang lain lah tahu tu. Parking sebiji ambulan depan rumah tu. Tiap-tiap tahu beranak. Ramai anak tuan-tuan, ambulan pun sebiji tu. Tenang sikit. Ramai anak dia merenyut. Tuan-tuan, anak ramai pun tak boleh tolong orang bapa. Tuntut seorang-seorang depan Allah, ya Allah jangan bagi ayah kami masuk syurga. Pasal apa? Dulu di dunia tak pernah kisah pun kami reti baca Quran ataupun tidak. Kami sampai mati tak reti semayang, ayah kami tak pernah ajak. Tuan-tuan, akhirnya apa? Akhirnya semua pahala-pahala ayah tu diagih-agihkan kepada anak-anak dan isteri dia. Agih-agih-agih, habis pahala ayah dia, dosa-dosa anak dan isteri dia semua pindah pergi dekat dia pula. Akhirnya isteri dan anak-anak masuk syurga, ayah dia duduk dalam neraka. Orang muflis kata Allah. Kata Nabi SAW. Sebab tu kita nak main mengaji, jangan main sorang-sorang. Kita hidup di dunia berapa lama? 10 tahun, 15 tahun. Esok kalau berapa? Pendek yang masa kita nak hidup di dunia. Anak kita yang baru beranak, baru umur 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun tuan-tuan, mereka panjang lagi masa nak hidup tu. 30 tahun, 50 tahun lagi ke depan. Kita yang nak hidup 3-4 hari baru nak mengaji tuan-tuan, mereka itu lebih memerlukan ilmu tu lebih daripada kita lagi. Sebab mereka nak lagu hidup jauh lagi ni 30, 40 tahun lagi. Tuan-tuan sekalian. Tapi kita tak pernah kisah pun anak kita tak kerti agama, tak kerti. Dan tuan ingat, Allah tanya dia anak kita, bukan tanya anak kita PAS SPM berapa. Duduk depan Allah dia, sains itu PAS tak sains. Tak tanya. Allah tak tanya SPM PAS ke tak? Allah tak tanya sains PAS ke tak? Allah tak tanya matematik PAS ke tak? Allah tanya kerti semayang ke tak? Allah tanya faham hukum tak? Allah tanya kerti baca Quran tak? Boleh bab hukum-hukum tahu tak? Lepas yang tu masuk syurga kita tak? Anak kita tak lepas tentu, bukan anak kita masuk, kita masuk dulu dalam neraka. Pasal apa? Tak buat tanggungjawab. Seorang suami bertanggungjawab atas fardu ain isteri dia. Seorang suami bertanggungjawab memastikan isteri dia yang dia kahwini itu faham agama. Akad nikah seronoklah. Waktu akad nikah tu kan, aku terima nikahnya Jenab binti Halim dengan mas kahwinnya tersebut itu sah. Oh, kiri kanan sah. Dia duduk seronok dari malam ni insya-Allah, tak tidur seorang lah. Duduk bantai peluk lama dah sampai hitam bantai peluk tu dia peluk. Tanya esok tu ada orang baca kopi, baca ayat, basuh baju. Seronok lah dia. Dia tak tahu sama sah tu. Isteri dia tak tutup aurat, selai rambut yang nampak kepada bukan mahram dia, dosa pergi dekat dia. Isteri dia tak kerti baca Quran, dosa pergi dekat dia. Isteri dia tak kerti sembahyang, dosa pergi dekat dia. Isteri dia buat maksiat, dosa dia pergi dekat dia. Allah, tak nampak yang tu, nampak yang seronok kan. Isteri tuntut tu kan. Mai mengaji, bawa isteri. Saya kempen di mana kuliah saya pun tuan-tuan. Mai mengaji, bawa isteri mai sekali. Jangan duduk kat rumah. Oh, kalut lah anak apa semua. Kalut dengan anak waktu ni. Nanti bila anak besar, nikah dapat cucu pula, kalut dengan cucu tak bila nak mengaji. Ngaji lah, mati, tunggu mati lah tuan. Mati ni baru kelang kabut. Malaikat mai tanya tak terjawab. Tak silap. Letak kan? Padam muka apa? Pagi ni kan? Allahumma salli ala sayyidina. Bawa isteri main mengaji. Tambah anak-anak kita tuan. Bawa anak main mengaji tu. Tarik dah, hari ni ada pengajian fardu ain. Jom kita pergi mengaji. Tak mau ayah ada tromen. Tromen tak tromen. Tarik tinggal dia main. Main mengaji. Biar dia duduk di belakang dalam masjid, duduk belakang muncul bebai kat kita. Dia sikit. Ya. Ayah jom hari ni pergi mengaji malam ni. Ada ustaz main mengajak. Tak payah malam ni ayah ada Maharaja Lawak final. Betul ke? Okey, aku pun tak DB ke. Ni ayah aku ayun.
Kita ni mau kemas, kita ni ketua keluarga tuan-tuan. Nak bertanggungjawab ni atas isteri dan anak-anak. Yang ni dengar kata, oh bertanggungjawab lah ustaz nak. Pastikan isteri dapat mengajar agama fardu ain. Oh betul ustaz nak. Okey. Dia main dia motor gedung-gedung parkir tu. Dia main tunggulah. Saya pukul berapa balik? Pukul 11. Pasal lagi kau main ambil. Oh dia pergi kedai mamak minum kopi teh tarik. Yang ni tak jadi hang. Pasal apa hang tak mengajar? Sebab hang tak reti. Hang tak reti pilah mengajar sekali. Duduk bengong. Duduk bodoh macam tu lah tuan-tuan sekalian. Ada dia kata bodoh kasar, tak cerdik. Apa tu lah. Tuan sekalian. Jangan main-main Allah dengan tuan-tuan. Kalau ada pengajian fardu ain, ulama kata, ada pengajian fardu ain duduk dekat dengan rumah kita. Tuan-tuan, tiba-tiba kita tak pi dalam keadaan kita tahu kita jahil. Kita tahu kita jahil, ada pengajian fardu ain dekat rumah kita, orang panggil ustaz mai mengajar tajwid, orang panggil ustaz mai mengajar fardu ain, buat kuliah sebagainya. Kita duduk dekat dengan rumah kita tak pi tuan-tuan. 3 kali kita tak pi kata ulama. Kita ni masuk kelompok orang fasik. Fasik ni tuan-tuan nak jadi tok wali tak boleh. Nak jadi saksi tak boleh. Dan wali bolehlah sikit dia ada ejah-ejah sikit. Tetapi saksi tak boleh. Tak boleh dipasal orang fasik. Jangan main-main tuan-tuan. Kita ni nak pi nak dapat sijil nak jadi engineer, pi sanggup 5 tahun 6 tahun pi duduk luar negara. Anak kita nak jadi engineer tuan-tuan, hantar pi sana habis gadai tanah. Gadai jual tanah habis dengan lembu-lembu, dengan tali lembu pun jual sekali. Dan hantar anak pi tu ngaji luar negara, duduk di luar negara 5 tahun, korban. Balik-balik di sini tuan-tuan, orang buat pengajian sebelah rumah tak boleh. Padahal yang tu belajar tak belajar pun tak apa, tak jadi dosa. Yang ni tak belajar jadi dosa, benda nak bawa pergi akhirat. Tuan-tuan, akhirat kita gelap, kubur kita gelap. Perjalanan kita nak pergi kepada masyarakat, perjalanan kita nak masuk syurga itu gelap. Apa yang boleh bagi terang? Ilmu. Ilmu ni boleh bagi terang, tunjuk kita jalan nak pergi ke syurga tu, tunjuk kita jalan nak pergi ke akhirat, supaya kita tak sesat. Tiba-tiba dia tak mau ilmu tu, dia tak mau pergi, dia nak duduk dalam gelap tuan-tuan. Orang ni cerdik ke bodoh? Bodoh lah tuan-tuan. Beli rumah tuan-tuan, orang pasang lampu elok bagi cerah lampu, dia tak, dia buka lampu satu-satu pergi lungguk kat luar, pergi duduk anak bini dalam gelap. Dia cerdik ke bodoh? Bodoh lah tuan-tuan. Sama macam ni, orang nak tunjuk dia jalan pergi syurga, dia tak mau. Orang nak tunjuk dia bagi selamat di akhirat, dia tak mau, dia lebih seronok duduk di rumah. Tuan-tuan sekalian, sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dunia ni, orang kata, Allah sebut dalam Quran orang yang sibuk dengan dunia ini. Allah kata inhum illa kal an'am. Surah Al-Furqan. Inhum illa kal an'am. Mereka ini lebih teruk lagi daripada binatang ternak. Al-an'am binatang ternak. Sama macam kambing kita, sama macam lembu kita, sama macam tu binatang itik, kambing apa semua tu. Semua tu. Jangan itu doktor tu, doktor kambing. Tak kira lah tuan-tuan, dia Perdana Menteri pun kah, dia menteri kah, menteri-menteri kabinet dapur kah, kalau tak mengaji, inhum illa kalanam. Sama. Bukan kita kata, Allah kata dalam Quran. Jangan main-main benda ni. Pasal apa? Pasal sibuk cari dunia. Ramai tak? Ramai macam ni. Berlambak orang macam ni. Pagi-pagi, pagi-pagi tuan-tuan, sembahyang subuh. Jangan harap nak sembahyang subuh di masjid. Kita yang mengaji pun syahid. Awak tapi mayang subuh kan ni syahid tiap hari kita ni syahid tak kata tapi mayang subuh di masjid. Harap mayang subuh jangan harap sehari kelang kabut pergi kerja apa mau kerja sehari petang balik dah maghrib mandi apa semua tengok TV. Habis tengok TV makan dengan keluarga. Habis itu tidur. Esok buat benda sama. Bila nak mengaji? Tak mengaji. Jahil, duduk dalam jahil sebanyak-banyak. Sembahyang pun tak tawan hala, zikir pun tak tawan hala. Apa tak tawan hala tuan-tuan sekalian? Mati dia dalam keadaan satu hari Allah cabut nyawa dia, mati dia dalam keadaan jahil. Anak-anak kita pun sopa tu tuan-tuan. Pastikan anak kita dapat pengajaran agama yang sempurna. Bawa dia paksa. Saya selalu sebut, biar kita menyesal di dunia, jangan menyesal di akhirat. Jangan menyesal dalam kubur. Duduk di dunia biar dia menyesal pasal apa? Pasal anak tak suka. Pasal apa? Pasal dia paksa dia pergi mengaji. Awak yang tak bawa anak pergi mengaji, dia tak mau. Kira orang dia memang dia tak mau. Kita nak kena paksa. Nak suruh benda seronok, tak payah suruh. Buka TV, dia tahu nak buka TV sendiri, dia nak tengok. Dia tahu, tak payah suruh. Sagi dia tahu dia nak beli motor, bila dia besar sikit dia perlu motor, dia tahu dia nak ikhtiar nak beli motor, dia tahu. Sagi bila dia berkeluarga, dia tahu dia ikhtiar nak cari kerja, nak beli kereta sebagainya, dia tahu. Yang tu tak payah suruh, dia tahu sendiri. Tetapi yang agama ni kita kena suruh. Pasal apa? Tadi ingat tadi, nak masuk syurga bukan senang. Kena paksa dia biar kita menyesal di dunia sebab dia tak suka dekat kita. Jangan kita menyesal dalam kubur sebab dia tak boleh tolong kita. Anak hantar pergi luar negara belakang semua, mengaji di luar semua.
Tuan-tuan. Oh, kalau tanya anak ni kerja mana ni? Oh, anak ni mengaji di London. Oh, anak ni mengaji di Korea. Oh, hebatlah. Anak saya semua mengaji luar negara, belakang seorang pun tak mengaji di Malaysia. Oh, kemas bangga dah. Oh, perempuan kita dulu tu. Kan? Bangga dengan anak dia. Dia mengaji mana? Mengaji Mongolia. Mongolia pun mengaji juga. Tak ada. Anak semua mengaji luar negara. Bangga dia dengan anak dia mengaji luar negara. Tuan-tuan, tiba-tiba bila ayah dia mati, mak dia mati, seorang pun tak boleh tolong. Iqra'ul Yasin bimautikum. Baca Yasin kepada orang-orang yang mati. Siapa yang paling afdal sekali baca? Oh, anak kita lah, tuan-tuan. Panggil balik tu daripada Kuala Lumpur, balik-balik. Kita dah terpujuk dekat situ dah, tuan-tuan. Duk lawan dengan syaitan, duk main kacau, duk nazak kita ni. Dengan syaitan nak main kacau dengan macam-macam ni, kita tengah berlawan untuk kita nak mati tu. Panggil lah orang main pekat baca Yasin, tuan-tuan. Panggil anak kita main baca Yasin, duduk sebelah kita tu. Baca Yasin nak tak lepas-lepas. Saya lagi betul rambut habis baris atas jadi baris bawah.